Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat hidup. Dan Allah membekali kepada kita iaitu hidup, bukan tujuannya untuk merasakan bahawasanya kita memiliki hidup. Jadi kita kena tahu hidup ini anugerah Allah di mana kita dapat memulangkan balik. Seperti mana firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tak pernah ada. Kita dari Allah bukan maknanya kita dengan Allah. Maknanya kita dari Allah tu, inna lillah tu maknanya tetap yang ada hanya Allah. Semuanya kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Maknanya wa inna ilaihi rajiun, maknanya kembali pada menunjukkan yang ada hanya dia. Kalau kita bedah siasat firman Allah SWT tu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia punya ayat dia, Allah mengatakan aku uji, aku beri sedikit rasa takut supaya aku nak tengok siapa yang betul-betul sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Habis kurang itu. Ayat ni menunjukkan apa saja Allah bekalkan kepada kita takut, apa saja kekurangan harta, buah-buahan, apa saja tu semua yang menakutkan kita, semua itu Allah memang bekalkan kita sedikit rasa takut supaya Allah nak tengok bila dia uji itu tadi, nak tengok siapa yang betul-betul kenal dia. Sabar tak? Sabirin dia kata. Sabar tak? Bila Allah tengok sabar, maka Allah akan berkata kalau orang yang sabar tu, maka dia akan selalu mengingatkan bahawa kita ni innalillah, kita tak punya hidup. Jadi apa pun diuji dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, masalah rumah tangga, masalah apa semua pun, besar ke kecil, Allah suruh kalau orang tu sabar, mesti dia akan berkata innalillah. Kenapa nak kena kata tu? Kerana Allah bagi satu macam kekuatan. Kekuatan di mana bila kita sesuatu kekebalan, bila kita kena sesuatu apa pun, kita tetap dulunya kita tak memiliki apa-apa. Jadi kalau buah kita tak jadi, kebun kita, perniagaan kita jatuh ke, apa benda yang kita hajat tak dapat ke, itu kita sebut innalillah. Kita tahu aku ni daripada Allah, lahir-lahir tak ada satu benang pun lah aku lah. Semua komplit, semuanya daripada Allah. Jadi kalau benda-benda yang ni kalau tak datang pada aku pun tak kisah. Yang pentingnya aku daripada Allah. Aku mesti Allah, jangan sampai aku lupa kepada Allah. Nak ulahkan bedah siasat ayat tu, betul juga. Orang dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Simpulan orang kampung kita, jalan 14, jalan ini. Jadi sebutan tu kurang tepat. Bukan saya cakap tu tak boleh, kurang tepat. Tapi itu kematian pun tu musibah juga. Tapi orang tu dah meninggal. Dia tu
Kan ayat tu kata aku beri takut kepada kekurangan harta, buah-buahan, apa saja masalah. Ini dah bab meninggal, maknanya kurang tepat lah. Jadi orang kita dah terbiasa. Dah maaf saya tak cakap salah. Tapi buatlah saya pun tak cakap salah, tapi kurang tepat. Yang tepat dia macam mana nak sebut kalau orang tu dah meninggal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Baru kita kata si fulan telah kembali. Betul? Ayat tu betul. Itu tadi ayat tu ujian. Ni dah wafat. Betul juga, tapi kau nak bagi ingat Allah padahal kita nak. Jadi kalau ayat ni yang sebetulnya apa saja yang menimpa kepada kita, kesusahan apa pun, kita tetap mengatakan kita daripada Allah. Jadi kalau engkau senang, kau lupa pada Allah, itu juga ayat innalillahi. Engkau nak kena ingat bahawa engkau dulu tak ada apa-apa. Kerana kalau orang kena musibah, kena susahan, jadi dia akan pulang. Tapi kalau orang kena senang, jarang dia nak menyebut innalillahi, padahal hati dia dalam keadaan susah. Maka tu Allah Ta'ala kata, aku nak tengok siapa yang betul-betul tabah, sabar. Kalau dia sabar, dia akan letakkan innalillahi wa inna. Dia terus cool balik. Apa masalah dia, projek jatuh ke apa semua, meniaga dia, tanaman dia tak subur ke, masalah apa sekalipun, rumah tangga, ada anak ke apa semua, dia akan jadi soft. Jadi bila sebut innalillahi wa inna, aku ni kepunyaan Allah. Jadi dia yang menyusun segala apa yang nak berlaku pada aku. Yang penting aku kena sabar selalu dengan Allah. Kita tak mampu nak. Itu semua aturan Allah. Susunan dia cantik. Dia jadikan gini. Jadi kita nampak macam tak cantik. Tapi Allah tu, dia punya susunan. Bila orang yang dah disebut tu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mana orang tu makam tu orang yang ulaika alaihim salawatun min rabbihim warah. Mereka yang mendapat rahmat daripada Allah lah kalau dia dapat duduk macam tu. Tapi kita tak berdasiasat. Kita baca juga tapi dalam diri kita masih lagi pasal kita tak berdasiasat. Kita ni tak punya apa-apa. Dia nak sampai kita sebut innalillahi wa, kita dah berdasiasat. Kita dah boleh, mana masalah tu hilang terus. Aku dulu tak punya apa-apa pun. Ini Allah dah bagi. Ni semua hak dia, bukan hak aku. Dia nak ambil balik. Yang penting aku dengan Allah. Itu lebih mustahak lagi. Itu baru betul. Dia tahu. Barulah Allah Ta'ala kata apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa. Mereka ni lah yang mendapat pujian Allah, dapat selawat daripada Allah, dapat rahmat. Dan orang ni lah orang yang beruntung, muhtadun. Jadi kita setiap dalam kehidupan kita akan berlaku. Bagaimana kita nak menggunakan ni kekuatan ni tadi? Satu orang takut nak pergi kepada dalam hutan tengah malam, nak pergi ke Gunung Jerai ke Gunung Ledang ke mana-mana tengah malam seorang-seorang, pasti tak berani. Seorang-seorang malam-malam lah, tak berani kan. Tapi dia perlu menompangkan kekuatan kepada orang yang biasa pergi. Dia kena carilah. Kalau dia cari orang yang takut juga, tak jadi juga. Dua-dua takut, dua-dua lari kan. Jadi dia kena cari orang yang biasa pergi. Jadi dia ada menompang. Bukanlah dia menyembah orang tu, dia menompang. Jadi ini kalau pelajaran ni, kalau kita tak jumpa orang yang macam sahabat Nabi, dia ada Rasulullah, dia menompang dulu dengan Rasulullah SAW. Bukan dia menyembah Rasulullah, tu jangan salah faham. Jadi pelajaran ni, kita kena menompang kepada orang yang kenal diri, kenal Allah. Dan setiap kehidupan, pergerakan dia, pernafasan dia turun naik, sentiasa dirasakan nyawa dia sendiri dirasa Allah yang pegang. Ibaratnya dia menjala dekat air terjun, dia menjala,
Jala tu sangkut, dia pun nak buka kan, rupanya air tu menyedut. Belum menyedut, dia dah tak boleh nak naik, air tu menyedut. Jadi dia cuba, tak boleh. Dia ingat dah nyawa ikan dah. Masa tu dia ingat Allah. Allah, Engkau yang memegang nyawa aku, ya Allah. Kau sibu masa yang aku teredot. Lepas balik. Tiba-tiba macam ada yang tendang dia naik ke atas. Jala dia tak boleh nak cakap apa. Dia jala kat tempat air, terjun jatuh. Dia jala terung dengan jala, bawa dengan dia sekali. Dia ingat apa jala tu main kat tepi rupanya empat kan. Dia tak tahu kan. Padahal dia kuat, dia biasa berenang, tapi bila dah kepandai pun kalau dah disedut lubang tu kan. Dia cakap dengan dia gitulah. Kita mesti duduk begitu hidup kita. Masa kita nyawa ikan tadi, kita ibarat gitulah. Habis aku kan. Ibaratnya kita kata waktu tu. Dah kita tak boleh nak tendang, nak tolak naik ke atas. Dan nafas kita dah duduk kat luar. Nak nyedut tak boleh, nak buang tak boleh. Macam mana diri kita. Hanya orang yang dibagi berlaku makam ni, dia tahu itulah makam, maknanya nafas dia tak ada. Tapi Allah kata hidup lagi. Kan? Macam ada kekuatan yang tolak dia. Ya. Bila dia tolak, dia dah naik ke macam ni, air dia nak sedut pun tak boleh lagi. Sebab angin dah tak boleh nak masuk, tak boleh keluar. Ibaratnya nyawa dia dah keluar. Dia dah kaku, dah sedut tak boleh. Tu saya cakap dia, kau cuba ingat balik pengalaman yang Allah bagi ni, pengalaman Allah. Sebenarnya kau duduk lagi tu. Tapi bila dah dapat sedut balik, dah hidup balik, rasa lupa makam dia tadi. Sebenarnya kita gitu. Kita segar ni, kita takkan dapat rasa betul-betul Allah Ta'ala selagi kita tak duduk situ. Dan masing-masing Allah bagi pengalaman masing-masing, kerohanian. Itulah yang special. Saya, ya Rasulullah bagi tahu, mati sebelum datang. Mautu qablatal maut. Matikan diri kamu sebelum datang. Itulah dia makam Allah bagi. Tapi cuba kau praktiskan supaya setiap hari kau nak angkat takbiratul ihram, kau keadaan gitu. Kau dah keluar, nafas kau kat luar, roh kau kat luar, dan Allah je menguasai kau. Terus Allah, kau dah tak rasa diri kau dalam solat. Susah lah. Sebenarnya bukan susah, engkaunya tak praktis. Sebab solat tu gitu, menyambung. Solat tu menyambung dan engkau tak pernah wujud pun. Kalau engkau rasa engkau ada diri engkau, maka engkau angan-angan lagi. Itu makna la ilaha illallah. Dia bukannya tinggi, tak. Sebenarnya itulah sebenarnya. Gaya hidup engkau dah jauh daripada Allah. Engkau utamakan ilmu, bukan Allah. Bukan saya cakap ilmu tak boleh belajar. Belajarlah ilmu banyak mana. Memang Rasulullah menuntut dalam ilmu. Daripada sampai negara Cina jauh macam mana pun ibaratnya. Walaupun hadis ni orang kata tak kuat, tak apalah. Yang penting kita pegang Rasulullah tu suruh belajar kat mana pun untuk ilmu jauh macam mana. Kan? Sampai ke liang lahat. Liang lahat pun kena. Halus, ilmu halus pun kena. Habis suruh. Kan? Tapi kita kena ingat, kita harus Allah dahulu tu. Apa pun ilmu jauh mana kita belajar, tinggi mana makrifat kita pun, tetap mengesakan Allah, bukan menyombongkan diri, bukan bersandar kepada ilmu. Itu maksud Rasulullah. Jadi bila kau ada ilmu ni tadi, mati sebelum mati, Rasulullah kata, maka inilah tadi kenal diri tu cakap tadi. Kalau kau nak kenal diri, kau nak kasih ada diri, maknanya kau tak kenal lah Allah Ta'ala. Kau takkan sampai bila-bila tak kenal diri. Susah lah belajar. Bukan susah, cuba kau buangkan. Kalau Allah nak bagi sekejap ya. Saya tak cakap susah pun tak boleh, nak cakap senang pun tak boleh. Kau hilangkan diri, kau rasalah. Kau sebenarnya tak ada, kau angan-angan je. Sebab tu Allah Ta'ala kata kau kena sebut la ilaha illallah. Ataupun kau kena syahadah, betul-betul yakin engkau ni asyhadu aku mengaku tak ada semua. Yang nyata ada sebenarnya adalah pentajalian Allah. Tapi engkau tak berdasiat, tak nampak. Kau kata tinggi lah, dalam lah. Si Haji ni kau jangan dekat-dekat dengan dia. Ilmu dia dalam kan, lama-lama kau dah disuruh kau mengaku Tuhan pula. Dah saya pula.
Bukan mengaku Tuhan, sebenarnya semuanya tak ada, yang ada hanya Allah. Ya. Tapi kita tak boleh ceritakan. Itu saya cakap tadi, kalau kita ceritakan macam tu, orang salah faham. Tapi saya jelaskan. Engkau ni sekarang ada ke tak ada? Adalah. Engkau ada, siapa ada kan? Engkau bercakap, siapa yang bagi cakap? Allah bagi cakap, aku ada, Allah pun ada. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Mana boleh engkau ada dua? Ada engkau, ada Allah, tak boleh. Mana engkau masih lagi dalam keadaan ada diri hawa nafsu engkau. Sampai bila engkau tak dapat kemanisan dengan Allah? Kau tak dapat tauhid yang benar. Itu ya, belajar tauhid tu macam-macam sekarang. Tapi yang Rasulullah aja tauhid tu hanya engkau pun kul huwallahu. Rasulullah bagi, bukan engkau yang menyebut. Kul tu aku. Yang suruh kata aku, yang mengata pun aku juga yang memuji diriku. Aku juga yang mengatakan aku, yang lain tak layak. Tapi mata pelajaran kau ingat kul huwallahu ahad, mana kau ingat Rasulullah disuruh? Kau tak faham. Berapa lama kau biarkan diri kau dalam keadaan gitu? Soal macam-macam orang soal. Dia orang kata, kalau begitu kita duduk diam-diam lah. Bukan duduk diam-diam, memang kau tak ada apa. Bukan duduk diam-diam, bukan kau buat diam. Diam tu pun Allah yang atur. Tak ada apa. Tak ada apa tu lah dia. Kalau kau cakap diam-diam pun salah. Kau diam pun Allah juga yang menetapkan. Bukan boleh kau diam begitu. Kau diam macam ni, dalam kau hidup berfikir sana, dia yang semua susun. Tak ada iblis ke apa benda kau belajar nanti semua. Bila kau rasa diri kau ada, nanti kau nak menompang sana, menompang sini, menompang. Mula-mula tak apalah, menompang sampai bila kau nak menompang benda yang mati ni tadi. Tadi saya cakap tadi, orang tu masuk hutan seorang-seorang. Kalau tak jumpa ranger yang biasa masuk dalam tu untuk temankan kau. Ranger kan biasa main dalam hutan sampai malam-malam pun dia tahu kan. Dia pun mula-mula dulu pun bukan boleh terus berani. Dia ada kisah dia juga nak dapat ni kan. Nanti bila dah dapat, dia kata, apa yang kau nak takut? Allah ada benda ni. Kalau Allah tak izinkan, sedap dia cakap. Yang kau ni seorang cuba masuk, ya tapi dia suruh masuk seorang tak berani. Kena nompang kau juga, kau kena ada. Maknanya bukan kita mana Allah bagi kursi sama, dia bagi kerajaan keberanian untuk kita boleh nompang. Jadi saya ni dulu minta maaf, saya bukan nak cerita saya tinggi, tak ada ilmu ni. Bukan, saya nak masing-masing dapatkan Allah Ta'ala. Saya bukan nak ajar ilmu apa. Saya nak kita ni semua dapat Allah Ta'ala. Kemudian kau nak ilmu banyak-banyak, tinggi makrifat, kau cari yang lain. Aku nak jelaskan macam mana Rasulullah jelaskan Allah tu tadi, nikmat dia dapat Allah, kau akan selamat. Kan? Okey, salam. Jadi duduk. Jadi guru kita ni dulu, kau nak pergi Mekah. Jadi dia kata matikan diri, lupakan betul. Dia tengok betul kita dah berpegang kepala. Makrifat pada Allah, minta pada Allah. Terus kita ada rasa kita berada nampak Kaabah depan itu. Nak tawaf kenapa dia bagi tahu. Dia pun tahu kita dah sampai, ingatan kita dah dia bawa ke situ. Sebenarnya kita nyambung kepada Allah. Bukan kita terus nak pergi Mekah, kita terus ingat Mekah, bukan. Itu salah pasang. Itu kita nyambung kepada Allah. Sebab rasa yang dibagi Allah ni, Allah nak bawa kita ke Mekah. Rasa tu datang daripada Allah. Terus kita nyambung pada Allah, engkau ya Allah yang boleh. Subhanallazi asra. Terus memang. Hebat. Bukan hebat tak, memang Allah tu bagi rasa nak bawa engkau. Dia yang panggil engkau. Tapi engkau tak panggil, kata dia hebat. Ilmu apa? Bukan, dia nyambung dulu kepada Allah. Dan dia tahu Allah yang nak bawa dia ke Mekah ke Arash ke syurga ke neraka ke mana ke. Ingatan kau dibawa ke situ. Bila Allah yang bawa, mana ada. Tapi kalau ingatan kau nafsu kau sendiri bawa, kau tak boleh buat apa kau. Lain kan.
Jadi guru kita terpegang tadi, kita menumpang, seolah-olah bukan kita menyembah, kita menumpang dia punya karamah, yang dia pun tadi Allah juga suruh kau pegangkan anak murid kau ini. Dia pun bukan dia baca bukan, dia pun tunggu engkau pun disuruh nyerah diri kepada Allah, baru dia boleh bawa. Kalau kau tak buat macam tu pun dia tak boleh bawa juga. Engkau masih ada kedirian kau lagi. Dia kata telefon dia rumah kayu. Ada satu guru tu orang Thailand. Televisyen ada, kotak televisyen dulu kan tahun 80-an, kotak. Karen pun tak ada rumah, tiang karen pun tak ada, dalam hutan rumah dia. Celah-celah dia punya papan tu naik lalang, dah lama tak balik. Banyak musafir dia. Dia balik, debu-debu semua bersih kan rumah dia. Dah berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan dah. Daun lalang tu dah tembur-tembur kat dia. TV dia tutup dengan kain putih je. Ingat apa benda TV kayu lama tu. Bateri tak ada, karen pun tak ada. Tujuan tahun 80 lebih tu perang antara Iraq dengan Iran melancak. Dia kata, mu nak tengok perang apa ni, Iran dengan Iraq secara langsung. Dia buka kain putih dia tengok on. Nampak kita antara Iran dengan Iraq perang macam TV apa tu? Berita apa dah? Berita yang Arab di Jazeera ni apa? Kan sebelum tu ada lagi. Dia tunjukkan kisah perang tu je. Nak siaran apa bagi tahu dia boleh. Tengok Swiss dia kat otak dia. Nyambung. Allah kata apa? Orang dah bersih kan, dah jiwa dia suci macam tu, dia boleh. Jadi kekuatan tu, karen tu tadi dia terus nyambung, dia tak payah menggunakan karen elektrik ni tak dia. Jadi kita jumpa orang-orang yang begitu keyakinan dia tu tinggi dengan Allah. Bukan dia tu hebat, keyakinan dia kepada Allah sangat tinggi. Hingga dia takut nak sebut. Sebab yang datang pada dia tu takut kalau dia sebut kan jadi. Jadi dia main dia, ya Allah, dia takut kalau datang on tu tadi, dia takut diri dia gitu. Dia takut nak guna karamah. Sebab dia lebih jaga dia dengan Allah. Habis tu nak karamah tu, nak ni doa mustajab, dia Allah Ta'ala dia terbang. Dia takut nak. Allah bagi dah tu dia takut. Sebab dia hanya nak Allah. Manis dia tu dengan Allah. Kemarin dah ceritakan kalau ada mukjizat, kalau ada karamah, mana kamu pilih kalau dia tak bagi kamu hidup? Kamu pilih mana? Karamah? Mukjizat? Hidup. Betul, hidup. Hiduplah lebih tinggi daripada mukjizat, lebih tinggi daripada karamah. Sebab hidup tu tadi anugerah daripada Allah yang paling tinggi, iaitu kau rasakan hidup ni kepunyaan Allah. Ya, karamah tu datang menumpang yang lain pada hidup. Betul? Jangan apa si Haji kata dia tinggi ni, dia ada mukjizat ni. Bukan maksud saya nak kata engkau tu Allah Ta'ala jadi engkau lebih mustahak daripada syurga dan neraka mukjizat karamah. Engkau tu lebih mustahak hidup yang rahsia. Al-insanu sir. Aku jadi engkau daripada engkau ni. Yang lain-lain ni kerana engkau. Kalau bahasa saya kasar, apa bodoh sangat kau pergi, dan memang Allah nak bagi kau syurga, nak bagi kau macam-macam, kau pergi kejar tu buat apa? Allah tu lah kan. Jadi hidup ni bangun aja wal as, terus kita tahu mengesakan itu yang manis tiada apa. Nabi Musa takut nak guna karamah. Memang dia mukjizat kalau dibagi dah tongkat tu tadi. Tapi sampai di tepi laut, Firaun dengan tentera nak kejar, nak bunuh, dia boleh pukul je laut tu, ataupun pukul bumi ni hancur petentera tu, boleh. Tongkat dia kan mukjizat kan Allah. Tapi mengapa dia tak masih lagi tunggu arahan Allah? Ataupun akhlak dia tu tak mentang-mentang Allah bagi kuasa, dia tak mentang-mentang guna. Tetap dia berakhlak dengan Allah. Dia kenal Allah. Dia kenal diri, kenal Allah. Dia takkan. Jadi tu mustahak saya cakap tadi, mengenal diri, mengenal Allah.
supaya kita dalam keadaan kita kenal Allah tu dengan berakhlak. Kalau terus kenal Allah, kita tak berakhlak nanti. Lah tak payah solat dah tak payah apa dah. Kita dengan Allah sudah. Tu bahayanya tadi. Itu pasal Allah Rasulullah kata kena kenal diri dulu. Tanda takluk nak kenal Allah. Adab dia. Kau tahu kau tak ada pilihan dan pilihan kau tu hanya Allah. Setiap detik hidup engkau tak ada pilihan. Engkau mesti tahu Allah yang tahu memilih hidup kau bagaimana. Dan kau tak boleh memilih. Itu makna kenal diri. Ya. Apa pun yang dijadi kau kena redha. Dia nak tengok tahap mana redha kau. Dia takkan bagi kau yang kau tak mampu. Dia sayang kau. Kalau kau kata kau sayang diri kau dah maknanya tak faham. Allah tu lah lebih sah. Ya. Kalau kau kata kau boleh jaga diri kau dah bohong. Bohong tu. Kita tak boleh jaga. Nyawa kita sendiri 24 jam turun naik, nafas kita naik, turun naik, turun, yang naik kan siapa tu nafas tu. Walaupun kita kadang tak rasa bernafas, tapi kat dalam ni ada pernafasan yang degup jantung tu yang menolak tadi. Dia tetap berbunyi dup 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 dup. Betul. Siapa yang ketuk? Naik turun, naik turun, naik turun. Ketika naik tu apa dia buat kerja tu? Naik. Apa dia nak ambil? Ambil wahyu. Kalau kita bagi kita nak ambil pesan daripada Rabb, apa pesanan naik? Turun bawa untuk mengesakan Allah. Mata untuk mengesakan Allah, telinga, mulut, fikiran, semua jadi. Maka tu Rasulullah bagi tahu pada sahabat, dalam diri manusia ni ada segumpal seketul daging atau segumpal daging. Kalau baik, Rasulullah kata baik semuanya. Sahabat tanya, apa kata ya Rasulullah? Itulah qalbun. Qalbun kalau kita cakap hati kita kena baik. Bukan hati. Hati tak ada pada diri kita. Kalau dah bedah saya ada jantung. Hati yang salim, yang kenal diri, kenal Allah, baru ada hati qalbun. Dia panggil qalbun. Dia melekat kat jantung, istana, rahsia tersembunyi sebelah jantung, berlapis-lapis di situ. Kalau tak kenal, itu pasal dia macam bedah tak nampak. Itu pasal qalbul mukmin, Kaabah hati orang mukmin. Kaabah tu. Tapi kalau dia bukan orang mukmin, tak ada. Ke rumah Allah, rumah lain, rumah nginap macam-macam nafsu. Tapi kalau mukmin, dia dah kenal diri, kenal Allah, dicintai Allah, dia akan selalu singgah benda-benda yang suci daripada Allah. Terang jelas. Baiklah semuanya. Dilihat tadi penglihatan Allah dia. Berkata kata-kata Allah. Mendengar masuk macam bunyi. Semuanya difilter masuk ke dalam yang dia dengar bunyi Allah. Kalau kuat, ya Allah berzikir kuat, disuruh kuat. Kalau senyap, dalam sir. Dia olah sampai memang tak ada diri dia. Itulah keberuntungan yang saya bagi tahu tadi, yang Allah jelaskan, inna fatahna laka fathan mubin. Inilah kemenangan yang Allah sendiri mengatakan nyata. Kemenangan itu adalah bila kau betul-betul dah kenal diri, kenal Allah. Kau nak belajar ilmu apa ke, ilmu makrifat, ilmu tinggi ke apa, punya belajar. Tapi jangan kau lupa, ini pastikan bekas yang kau nak isi ilmu tinggi tadi, makrifat yang hebat-hebat, ilmu gaib ke, pendekar ke, ilmu benda. Bekas ni mesti kau kena pastikan, mestilah mengenal diri, mengenal Allah. Baru jadi bekas tu mengesakan Allah. Jadi masuk ilmu tinggi macam mana pun tetap akan membawa, walaupun satu huruf kau dapat pun tetap mengesakan Allah. Itu. Tapi kalau tak bekas wahdah tu tadi kau tak buat bekas untuk kenal diri, kenal Allah, nanti akan bertambah rosak. Kau masuk ilmu lagi macam iblis jadi. Lagi sombong, lagi rasa kau berapa ratus, 1000 juta tahun iblis tu tadi menyembah, beramal dengan Allah Ta'ala. Kesudahannya pun Allah takdirkan. Allah takbir, Allah takdir. Skrip Allah kan untuk kita, bukan menyalahkan iblis tu.
Ingat diri kita, jangan bersandar kepada amalan kita dah buat 30 tahun. Jangan bersandar kat sini. Bukan saya tak bagi buat, tapi jangan bersandar kepada siapa yang bagi kau boleh buat. Siapa? Jangan sekali-kali kau ingat Rasulullah pun bagi tahu, hiduplah kau bila bangun tidur seperti orang yang musafir, orang asing, baru nak lalu situ. Hidup kau rasa baru. Ni kau dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup kat dunia ni, kau bangun tidur kau rasa aku orang lama sini. Habislah kau, datanglah sombong, riak, takbur. Rasulullah dah ajar. Setiap kali kau bangun tidur, alhamdulillah aku orang baru. Aku tak, malam tadi aku buat tahajud ke, buat amalan baca Quran, buat zikir ke apa pun. Situ semua kita lupakan. Kita dah baru nak berjalan nak dengan Allah. Tu. Itu Rasulullah ajar supaya kita sentiasa tak merasakan apa kita pernah berbuat apa. Ni masalahnya bila kita ni sesuatu yang kita buat, kita tak nak hilangkan, kita rasa itu yang kena hisap dalam kubur. Kau nak berkira dengan aku Kita ada satu ni ustaz ulama ni, dia bukan kat bumi Malaysia lah, dia bumi tempat lain. Dia kata nanti bulan Rejab ni 27 doa makbul ni Rasulullah SAW. Bulan Syaban tu pertengahan Syaban ni 10 Syaban nanti doa. Ramadan nanti lagi kita kena doa. Apa kita nak doa? Kita minta Allah masukkan kita dalam syurga dan jauhkan daripada neraka. Ya Allah. Selesai tu saya cakap tadi. Jadi kau beramal tu nampak syurga dan takut nak masuk. Janganlah itu boleh disebut, tapi jangan sebut tu dulu. Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha tu kau faham tak? Kau dah sampai tak makam ridha? Sabar pun belum. Dia lepas sabar baru sabar pun kau belum lagi. Kau macam mana kau katalah kau minta ridha. Doa tu ikut Rasulullah. Ridha kawal jannah. Ridha aku, ridhamu ya Allah. Tapi kau faham tak ridha tu? Kau belum faham. Sabar pun kau belum faham, macam mana kau nak ridha? Jadi penipu. Engkau dah nampak lebih pada, kau sebut juga ridha, tapi kau lebih nampak seolah-olah engkau nak surga, dan seolah-olah kau lain macam Rasulullah ajar pada sahabat. Ridha tu, sahabat tu dah memang makam dia ridha. Sahabat Nabi memang ridha. Tak? Tu. Memang Nabi sendiri ada yang dijamin tak tu lagi. Itu tadi. Kita belum lagi pun, sabar pun belum, kita dah. Bukan saya cakap tak boleh sebut, tapi biar real lah, biar Allah bagi senang kau boleh, bila susah kau dah tak boleh sabar. Lepas tu kau kata kau ridha. Salah. Kan? Orang yang nak dapat ridha Allah ni, orang makam dia macam mana? Apa pun Allah timpa ke dia, susah ke senang, dia tetap dengan Allah. Dia tak pernah ada sedetik kalau gaji bulan ni dapat 5,000, dapat naik 6,000, dia solat seolah-olah dia punya khusyuk, dia punya seolah-olah puasnya hidup dia, rasa tertunai hidup dia. Bila beberapa bulan jatuh perniagaan apa tu yang dia bekerja tadi, gaji dapat separuh, dia punya solat, muka bermuka kan. Lepas tu ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridha kau. Bercakap tu, buat kata Syekh Kamal, cakap tu biar serupa bikin lah. Jangan jadi cakap tak serupa bikin. Gitulah, makam tu nak kena ada baru boleh cakap lah. Ni makam kau tak duduk lagi, kau dah rasa macam kau seolah-olah tertipu. Jadi Allah tu tahu. Jadi kau makhluk yang kau nak tipu, Allah tahu. Tapi lebih baik kau menyerah diri pada Allah. Ya Allah, aku sabar pun belum lagi, macam mana pun. Patutnya kau ubah perangai kau dulu kan. Keluarkan daripada makam yang tadi. Bila dapat baik pun kau solat begitu khusyuk juga. Engkau apa dalam dunia ni tak dapat apa yang kau ajak, tetap gitu juga. Berada tak kau latih gitu, kesabaran yang begitu, baru kau dapat gelaran ingat senang ridha. Saya pun tak berani nak cakap gitu, sebab kita masih lagi proses kan. Tak apalah.
Itu proses memang kita nak makam tu tinggi, memang kita nak, tapi kita belum mampu lagi. Kita kalau tengok wafi anfusikum, tengok diri kita, muhasabah diri kita, memang tak banyak tak betul kan. Lebih baik tengok, tak payah nak suruh orang, tengok diri kita masing-masing. Banyak benda yang kita belum sampai tahap sabar lagi, faham pun belum lagi dengan Allah Ta'ala tadi. Macam mana nak sabar? Tu asyik-asyik kita ni. Ya, saya tengok bila orang tanya saya tadi, dia kata apa tu, apa Nabi Muhammad SAW kata umatku terpecah lebih kurang 73 golongan. Hanya satu yang Allah Ta'ala kata, apa Rasulullah kata, terima oleh Allah. Apa dia? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi engkau di mana? Yang soal saya tu, engkau tu di mana? Saya ahli sunnah wal jamaah. Minta maaf saya cakap. Apa yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah? Aku bukan kata engkau bukan ahli sunnah wal jamaah. Aku tahu memang kau nak selamat, engkau nak jadi yang Nabi kata tu tadi, hanya diterima tadi kan. Jadi engkau dengar orang cakap gitu, engkau pun mulut kau sebut aku ahli sunnah wal jamaah. Kalau sebut Wahabi ke Syiah kau marah. 72 yang lain tu kau marah. Kau nak gelaran kau ahli sunnah wal jamaah. Tapi kau tahu ke apa tu ahli sunnah wal jamaah? Kalau kau pergi mancing baru 1 kali 2 kali, lepas tu kau daftar dengan grup kelab ahli mancing, kau kata kau ahli mancing. Orang ahli mancing gelak kan kau pasang umpan untuk ke laut pun kau tak tahu. Laut cara dia lain, lombong lain, sungai lain, lombong bayar lain, udang lain, ikan lain, apa lain nak mancing dia. Itu pun gigil pasang umpan, kau kata kau ahli mancing. Kau boleh tipu orang lain, tapi orang ahli mancing dia tahu kau bukan ahli mancing. Betul? Bagi salam. Betul. Duduk Wan. Ni sini boleh. Di sini. Wan. Betul tak? Jadi kita ni minta maaf, saya bukan nak cakap tapi saya nak jelaskan, minta maaf, saya bukan nak kata kamu kali, tapi saya perlu jelaskan supaya kau jangan sampai tertipu. Kau mengaku ahli sunnah jemaah, rupanya tak ditiram kau ni ahli sunnah wal jemaah. Kau hanya mulut kau cakap supaya kau seolah kau selamat. Padahal kau tahu apa ciri-ciri ahli sunnah wal jemaah? Pertama saya cakap, engkau ahli dulu. Ahli kau kenal tak betul-betul Allah, kenal tak diri kau? Ada kau dah jumpa guru yang betul-betul arif billah, yang istiharkan kau memang belajar, kau memang dah dapat. Setiap zaman Rasulullah kata ada pembimbing rohani dia. Siapa tak ketemu, matinya sesat seperti kafir jahiliyah. Ini bukan saya cakap, Nabi bagi tahu. Saja ni pandai-pandai, mana aku belajar hadis, mana ada jumpa hadis ni? Kau tak jumpa, lantak kau lah. Kau belajar bidang apa? Aku memang khusus aku belajar bab nak kenal diri, kenal Allah. Sungguh-sungguh aku nak. Bukan aku kata kau tak bagus. Dan aku kata yang kau belajar tu betul bagus. Tapi kau tak belajar ni, jangan kau nyebuk. Kau bukan ahli Allah, kau jangan nyebuk. Kau ingat kau belajar ni, kau pun ahli Allah juga. Kau jangan, cabang ilmu ni, ilmu Allah ni luas. Kalau kau ambil cabang-cabang pilar-pilar kan saya cakap. Dan kau nak katakan tadi aku ambil terus daripada pemegang pilar-pilar tu tadi, iaitu aku bersungguh-sungguh cari sampai kau kata aku gila. Ada aku baca Bismillahirrahmanirrahim setahun baca tu je. Kita setahun dah hafal Quran, separuh dah hafal. Dia tak faham kan? Kita belajar Bismillah sampai tu kita minta Allah pecahkan. Dia pun dah habis Quran. Bila datang orang kena rasuk, macam-macam ayat Quran, habis ayat Quran dah dia baca. Dia panggil lagi ustaz lain, panggil ustaz lain. Dah sudah dia panggil, Syekh Hajiz datang. Kenapa? Ini ada orang kena rasuk, tak hilang-hilang lah. Bacalah apa, engkau ahli Quran kan, bacalah. Dah macam-macam habis ayat dah dia kata. Cakap. Tuan kau kata aku ni tak ginilah, tak ada sanad lah, tak ada guru lah belajar. Sudah aku juga. Lepas tu saya datang tu tengok semua tok-tok Syekh Arab tu semua dalam dia punya kelas bahasa Arab tu tadi. Semua tengok jerit-jerit dia dah macam-macam habis ayat nak sebut dah. Tunggu saya datang je. Saya datang, saya masuk-masuk, saya tengok. Saya tengok. Saya buat gini je. Yang tadi ramai-ramai histeria perempuan tadi. Semua dah tergolek. Dengan izin Allah. Lepas tu dia masuk kat seorang ni, ibu dia. Dia masuk. Yang lain semua dah tergolek senyap dah. Semua masuk kat ibu dia.
Saya pun buat gini kat dahi dia gini. Tak ada baca apa pun. Tolak kat dahi dia. Dung. Dia jatuh. Ha. Dia pun tengok. Tuh. Mengucap. Jangan ajar dia mengucap. Suruh dia tenang. Ingat Allah tenang. Di dalam macam tu nak mengucap macam mana? Suruh dia tenang, relax, ada apa. Tenangkan dia. Ingat Allah. Ingat Allah, suruh dia tenang. Yang suruh dia sebut, dia tengah penat tu. Ustazah tu. Tengok. Dia nak balik. Dia nak bagi duit. Lepas tu, dia tanya saya, baca apa saya? Tak ada baca, ingat dia. Macam mana boleh macam tu? Aku pun tak tahu untuk pertama kali tu. Jadi macam ni yang panggil aku lagi. Kali. Itu pertama kali tu. Tu. Itu cara dia. Jadi kita tak ada, kita jangan rasa ada apa-apa. Kalau ada situasi jadi macam tu, kita jangan nampak ayat. Bukan saya kata jangan ingat ilmu makrifat, jangan ingat engkau belajar guru ni, ilmu ni, ayat ni kalau orang kena rasuh. Kau janganlah sebut benda tu. Kau nak selamat, kau nak jadi ahli Allah, kau kena ingat Allah. Jangan kau ingat ayat tu. Kalau kau tadi belajar tinggi mana pun ilmu kau, ayat Quran mana pun kau dah hebat, bila jadi sesuatu kau ingatkan ayat tu, kau tak ingat siapa yang jadikan ayat tu. Itu ibarat tadi tongkat Nabi Musa ataupun cincin Nabi Sulaiman dibagi Allah Ta'ala pada engkau. Ibaratnya apa engkau nak guna-guna, engkau tak faham, Allah bagi tu dia nak tengok engkau macam mana engkau punya akhlak. Dan Allah tahu akhlak engkau, dia tahu engkau macam tu, maka tu dia bagi yang special. Dan engkau pun nanti akan tetap, ya Allah, aku nak buat macam mana ya Allah. Walaupun dia bagi cincin tu boleh buat macam-macam kan. Nak tarik istana Ratu Balkis ke, nak bawa emas ke, nak arahkan sama semuanya tunduk dengan cincin. Tapi tetap Nabi-Nabi takut, ya Allah jangan sampai ini semua sampai aku lupa pada kau. Macam mana kita nak olahkan? Kalau lah kita ada penglihatan mata, kita dah kaya ni. Mana kita lebih daripada Nabi Sulaiman. Kalau kata-kata kau dapat cincin Nabi Sulaiman kan best. Padahal ini lebih lagi daripada hidup kita, penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita tu lebih tinggi darjat dia daripada cincin Nabi Sulaiman, sangka Nabi Musa, Al-Quran. Ini bukan saya nak pelekeh, jangan minta maaf ya. Saya nak bagi faham hidup engkau yang Allah bagi tu adalah rahsia Allah tu lebih tinggi, hargai. Supaya engkau tak angan-angan ke benda tu. Allah nak bagi engkau lebih special. Dianya tadi engkau nak rasakan. Kerana hidup ni adalah daripada di innalillahi. Cuba kita. Jadi saya nak bagi hidup kamu jangan terus menompang pada mana-mana. Terus langsung kepada Allah. Boleh ke manusia ni? Si Haji ni biar betul ada ke penghujung zaman umat Muhammad ni boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala langsung ni? Astagfirullah. Yang kata dalam Quran Allah boleh bagi wahyu kat lebah. Ada pernah dengar? Ada kan? Lebah dengan kita mana lagi mulia? Binatang kita ni, manusia kan mulia kan? Takkan manusia tak boleh. Tapi istilahnya kalau kita pakai wahyu, orang marah. Orang ni dia punya pemikiran dia beku. Wahyu dah putus dia kata. Masya Allah. Apa yang maknanya putus tu pada Nabi. Pada kita ni dia wahyu juga, tapi dia besaring dinamakan ilham laduni. Tapi asalnya daripada mana? Wahyu daripada mana? Allah juga. Lebah tu dia tu wahyu. Lebah tu macam mana dia boleh faham? Buat sarang kat dahan yang kuat. Ada ke lebah tahu kat ranting? Mana ada? Kan Allah ilhamkan dahan yang kukuh. Makan saripati bunga. Lepas tu tak ada gusik orang. Ada lebah pergi datang terus enjet kau. Enjet COVID dia kata. Tak ada. Ada. Mana ada? Dia akan, siapa yang ganggu kau menyelam pun dia tunggu kau. Itu sifat orang mukmin. Dia tak kacau orang. Dia bagi kebaikan madu tu pada orang. Aku dah cukup nanti kumpulkan, nanti kau ambil lah. Kau halau lah kau. Aku tak gigit kau. Tapi ambil cara
minta pada Allah. Dia pun boleh buat lain, cari. Dia ada satu ratu dalam tu. Siapa ratu tu? Itulah dia Allah turunkan kat situ. Jadi semua ikut arahan daripada ratu tu. Untung tak? Itu ibarat dia tu Nur Muhammad, mana sifatullah dalam diri kita. Kalau dia baik, semua tentera akan jadi, petangan, penglihatan akan jadi apa? Pergi ambil untuk. Kalau kita faham tu macam mana apa Nabi Sulaiman dia punya menteri dia. Siapa nama menteri Nabi Sulaiman? Asyib anak Barhiyah. Tadi jin Efrit kata aku boleh alihkan tuanku duduk. Berdiri duduk balik istana Ratu Balqis akan sampai. Punya hebatnya jin tadi. Efrit mana? Ini orang wali Allah zaman Nabi Sulaiman. Tuanku kelip mata buka sampai. Ingat Efrit tengok dia hebat dah. Ada lagi Allah Ta'ala jadikan manusia yang penasihat Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman cincinnya dicuri oleh iblis, Ifrit ni apa ni arsip anak Baria ni, dia gunakan karamah dia untuk dapatkan balik. Mencicit iblis, lari terlepas cincin tu, jatuh ke laut, ikan besar ngap. Nabi Sulaiman kebetulan ni berapa bulan jadi nelayan, papa kedana dia. Kerajaan dia jatuh pasal cincin dia apa? Dah setelah dia pergi nelayan dapat ikan 2 ekor ke 3 ekor, dia belah ekor tu ada cincin dia dapat balik. Naik balik tak tu. Allah nak jalankan cerita tu untuk apa? Kita berfikir itu untuk Nabi Sulaiman, untuk kita juga. Itu Rasulullah Isra wal Mi'raj untuk dia. Kita pun ada perjalanan yang Nabi Allah Ta'ala dah atur. Nabi begini perjalanan agung dia. Kita pun ada perjalanan agung kita. Tak? Tapi yang besarnya Nabi Muhammad. Disuruh kita pun perjalanan. Saya nak datang sini semua Allah perjalankan. Kita nak tidur, roh kita keluar, Allah perjalan. Semua hidup kita ni, angkat air ni Allah yang berjalankan. Jangan rasa ada diri, kalau tak belajar memang kita tak sedar, kita rasa macam kita yang berjalankan tangan kita. Nampak? Tapi bila kita dah suci, dah nakkan Allah, nakkan betul-betul kenal diri, lama-lama dia akan jernih. Pasal bila dah jernih, baik, Allah bersihkan, sucikan, kita akan nampak jelas tak ada diri kita dah. Itulah saya cakap kemenangan, merdeka lah. Oh, boleh laungkan merdeka. Kalau tidak, dah berapa tahun Malaysia merdeka? 60. Kita pun dah malah nak kira, bukan merdeka. Apa yang merdeka ni makin teruk. Kan? Minta maaf lah, mana bukan Malaysia lah, tempat lain. Kan? Tapi bilanya anak cucu kita nak akan faham. Apa tu merdeka? Nakkan manusia punya cop merdeka ke atau Allah? Kalau Allah, inna fatahna fatan mubin. Nyata bila kita kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, nyata kita merdeka. Kemenangan tu daripada Allah bila kita kenal dia. Kalau tidak, tak ada kemenangan. Seluruh pun iktiraf kita merdeka, tetapi tetap tidak merdeka. Itu pasal Tok Kenali, Tok Baman, Mak Kilau, itu semua orang-orang yang dah merdeka. Jadi dia yang nak bawa betul-betul semangat jati diri kemerdekaan yang dia nak bagi tahu apa arti. Tapi golongan yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni ambil nama je merdeka. Dia tak faham apa tu merdeka. Sedangkan Tok Kenali, wali-wali Allah, Mat Kilau, itu semua dia faham apa merdeka. Dia nak rancang, nak cucu cicit dia semua tahu kemerdekaan. Sebab dia kemerdekaan ni kita tidak takut dengan makhluk. Kita bukan nak berang dengan makhluk, nak lawan makhluk, tapi kita nak bawa kasih sayang, berita gembira. Itu zaman-zaman Mak Kilau ke bawah semua kan, Tok Baman, Tok Kenali, itu semua dianggap orang-orang kafir ni, orang ni tak ada kekuatan apa lah dia pandang, tak takut apa dia orang lah. Kau pakai senjata apa, dia kata kapan kau berhentilah. Dia dah dengan Allah gitu. Tapi kita tak ceritakan mana manusia yang bila dah dengan Allah, ilmunya tu tak ada mampu manusia, makhluk yang kata dia hebat ke boleh lawan dia. Sebab dia yakin dia dah duduk dalam benteng Allah jamin keamanan. Yakin dia tinggi. Tu. Jadi bukan Wahabi Yahudi ke orang kafir tadi dia tu kuat. Tapi kita ni yang tak dengan Allah, jangan salahkan dia. Dia dah memang gitu watak dia. Kita nak cari balik jati diri kita sebentar. Macam mana kita nak ajar isteri, anak-anak kita, cucu kita, masyarakat kita supaya kembali
baru datang kekuatan tu. Kita tak nampak dah dia orang ni semua ada kekuatan. Ya. Ini tidak, kita pula ikut dia pula. Sebab kita dah dengan Allah tu renggang, ataupun kita buat main Allah Ta'ala ni. Kita tak kenal dia, kita sebut nama dia, tujuan dia untuk kepentingan kita. Bilanya kita nak main-main dengan Allah Ta'ala? Bila kita nak betul-betul dengan Allah? Bila kita sedar ni, kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu kita banyak menipu dengan Allah Ta'ala. Kita pakai tenaga, kudrat, hayat, penglihatan, pendengaran, tapi kita tak pernah rasakan itu semua hak Allah. Sebab kita tak belajar. Cuba kita belajar, baru kita tahu hargai. Macam kita makan apalah, roti canai, dia dah jadi daripada tepung, daripada gandum. Kita tak nampak, tengok tu gandum tu jadi daripada mana, benih dia asal Allah Ta'ala campur. Kita nampak terus roti canai terus ngap, ada kita hargai kan? Tapi cuba kita nampak ini semua daripada Allah. Kita nampak daripada Allah, kita tak nampak dah roti canai tu. Jadi kita makan sifat hayat yang hidup, yang tiada mati. Aku makan cahaya iman yang kadim. Bukan kita makan roti canai tu baru kita sodok Allah yang suap. Sebab apa? Engkau lah yang suap. Yalah, kudrat siapa yang kita jawab balik dengan orang. Kita dah yakin kan, orang yang tak faham. Tu aku makan dari tangan, suapan tangan Allah. Orang kata, Allah dia tangan. Bukan maksud tangan, kudrat. Aku tangan ni pun aku tak ada. Ni dia jadikan darah, daging apa semua ni. Lepas tu mati tak ada apa. Lepas tu dia masukkan tenaga, hayat hidup. Aku gerak, aku nak kasih aku punya ke? Ada. Kita boleh jawab kat orang kan. Maknanya nyata. Ini bukan disembunyi, ni nyata. Engkau yang menutupi. Antara engkau nak buka, kau biarkan, kau tak percaya, itu engkau yang sebenarnya menutupi. Tu makna kafir, menutupi kebenaran Allah dalam diri je. Engkau masih rasakan engkau yang ada penglihatan, engkau yang ada hidup. Bahaya hidup kau dibiarkan begitu. Betul? Itu tadi. Semangat yang ni tadi manusia dah hilang. Semangatnya manusia sekarang kebanyakan bukan kat bumi ni, bumi tempat lain, semangatnya hanya nakkan kepada kepuasan diri. Lepas dia gunakan nama-nama Allah, ilmu-ilmu Allah. Dia tak nampak siapa yang menciptakan. Kalau keindahan engkau nampak, Allah tunjukkan keindahan bila engkau duduk di bawah, kau nampak gunung tu indahnya. Kalau duduk atas gunung ni sejuk, aman, tenteram. Kan? Engkau pun naik atas, kau tengok bawah, cantik juga bawahnya. Dah, mana satu yang betul ni? Tadi kau kat bawah, kau nampak sana indah. Kau duduk atas pula, nampak kat bawah pula indah. Pemandangan tu. Kau tak nak duduk lama-lama, kena turun bawah balik. Dah bawah nampak atas cantik, naik pula atas. Jadi sebenarnya kat mana itu indah dia? Kau tak olahkan sebenarnya. Apa pun yang Allah tunjukkan kat muka bumi ni, semua menunjukkan keindahan Allah. Yang menciptakan indah tu harus kau nilai. Jadi kau nampak indah kat atas, engkau lagi indah ya Allah. Jamal, engkau sifat jamal. Jamil, cantik, indah. Tak ada yang lebih indah. Tukarkanlah pemandangan yang kau nampak cantik macam mana Allah tunjukkan. Dia bawa kau alam rohani, tunjukkan keindahan taman-taman syurga ataupun dalam syurga. Engkau akan nampak Allah dulu nanti. Bila kau kat dunia kau tak ajarkan gitu, engkau masuk nanti kau nampak benda lain. Ya. Jadi kita boleh nampak satu tempat yang azab. Macam kat gunung tu ada lava, dia apa. Wih, ngeri ni, api neraka. Jadi kita nampak Allah. Lupa pada engkau lebih bahaya daripada kelopak lava apa ni, gunung berapi tu punya ngeri. Engkau lupa engkau. Jadi kita tukarkan. Azab pun bukan Allah suruh kita takut azab, tapi kita lupa pada Allah tu lebih itu Allah nak bagi tahu. Jadi itu pasal beruntungnya bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni. Kata Rasulullah, kata tak ada yang lebih tinggi dan tak ada yang lebih manis. Maknanya dia yang paling manis. Orang betul kenal diri, kenal Allah ni, dia mengesakan Allah. Tiada pahit, manis hidup dia. Dia tak ada yang lebih manis daripada tu. Dia nak sentiasa mengesakan Allah, tak ada diri. Semana saya nak cerita lagi. Anak saya kalau saya zikir, ya Jamal, ya Kamal, ya Jamal. Anak saya ketawa tengok muka bah, steam je bah, gembira je bah.
Yalah kau nak kena hayati ya Jamal, ya nampak keindahan Allah tu. Apa pun keindahan yang pernah kita tengok, Allah yang lagi indah. Jadi saya gitu. Ya Jamal, ya Kamal. Dah lah indah sempurna pula tu. Kamal. Jamal indah, Kamal sempurna. Ini ya Jamal, ya Kamal. Tak kena tak faham tu. Memek muka kau lain. Betul? Ya. Ya. Jumpa kekasih macam mana muka? Kak Jamal kan? Ya Jamal. Sempurna pula kita terpaut dah. Kamal sempurnanya. Bukan saja itu, dia pun tertarik dengan kita. Ya Jamal, ya macam mana orang tinggal bercinta. Ya Jamal, ya Kamal, ya Jamal, ya Kamal. Ini bantai sama je. Zikir, ya Qahar, ya Jabar, ya Jamal, ya Kamal pun sama. Ya Qahar, ya Jabar, ya Qahar. Itu memang lagi perang lah. Ya Hayyu, ya Qahar, ya Jabar. Itu kena semangat lah. Ya. Itu ya Qahar, ya Qahar, ya Jabar. Salah tu. Tak faham tu maksudnya ni. Ayatnya betul.